So, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif kada sallahu sirra. Bala yushakkikan situ. Bala yushakkikannaka fil wa'dil adamul wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu. Ini kena jaga ni. Maka jangan kiranya memberi syak akan dikau pada janji ia ketiadaan terjatuh yang dijanjikan dan jikalau tertentu masanya sekalipun. Ya, macam berlaku zaman apa? Sulhul Hudaibiyah. Ketika Nabi pergi, janji nak masuk Mekah, tiba-tiba tak apa masuk. Kan? Itu jangan sekiranya mendatangkan syak. Sebab kalau janji ada syarat, kita tunai syarat, atau memang Tuhan bagi. Tapi janji tapi tak ada syarat. Maka ketika itu kalau tak berlaku, tak ada masalah. Ya. Tuan kita kata, Tuhan janji kata apa? Doa aku doa tak dapat. Jangan syak. Kita doa je, menunaikan hak dia. Ya, itu pun adalah hadiah ada 3, 4, 5 cara. Ada kala Tuhan beri yang kita nak, ada kala ditakhir, ada kala ditukar, ya, dan sebagainya. Jadi barang siapa dijanjikan Tuhannya akan dia sesuatu, contoh. Dan jikalau ada takyinkan masanya sekalipun, kemudian maka tiada jatuh baginya yang dijanjikan, maka jangan memberi syak akan dia. Cuma pala syakikan, jangan mensyakkan akan kamu oleh wa'ad janji ada muluku, tidak jatuhnya janji dalam mentasdikkan janji Tuhannya. Maka sebagiannya atas hamba itu bahawa mengenal ia akan kadarnya, ya, siapa kita ni, dan beradab dia serta Tuhannya. Ya, kita hamba fakir, kita izharul fakir. Sebab adab dalam berdoa apa? Pertama, menjunjung perintah. Kita berdoa sebab apa, tuan? Menjunjung perintah. Ini doa sebab apa? Nak hajat. Situ dah lari ya. Ini kalau dapat hajat memang dia lari. Kita berdoa pertama menjunjung perintah Tuhan, ud'uni astajib lakum. Yang kedua, kita berdoa sebab apa? Izharul fakri, menzahirkan fakir hina bangsat kita dengan Tuhan. Ya, itu zahirkan. Kemudian adab, waktu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kena, bukan waktu yang kita kena. Kita doa serah aje. Dia nak bagi cepat, nak bagi lambat, datang akhir dunia, nak bagi akhirat, itu hak dia. Ya, bukan hak kita. Itu ada adab dalam doa, dan tidak ada istijal walaupun dalam kalbi. Ya, kita rasa lambat lama dah berdoa. Jangan ada tu. Kalau ada dipanggil jahadab, su'ul adab. Dan bila su'ul adab, hijab kalbi kita akan hitam, gelap, dan dia payah nak makrifat akan Allah SWT. Ya, itu cedera besar tu. Badan doa dia kena jaga adab. Maka sebagiannya atas hamba itu bahawa mengenal ia akan kadarnya, ya, dan beradab dia sertanya. Siapa kita, tuan-tuan? Fakir, hina, ya. Dan sukun ia kepadanya pada barang yang dijanji padanya. Sukun makna apa? Diam, no comment, itu maksudnya. Dan tetap ia kepadanya pada Ta'ala, dan tiada syak pada demikian itu, dan tiada berubah etikatnya dalamnya. Maka barang siapa ada atasnya bersifat ia, maka itu dipanggil arif billah. Baru dipanggil orang tu arif billah. Orang arif billah yang mengenali Tuhan, dia tak ada kata boleh senyap. Man arafallah kalla lisan. Siapa kenal Tuhan maka kelu lidah dia. Ya, dia memandang akan kebesaran keagungan Tuhan, dan dia tak ada nak komen, sebab semua tu hak dia. Sebab apa dikata sini pala yushakikan naka, sebab nak jaga tu. Ya, nak jaga apa? Supaya li alla yakuna zalik qadhan fi basirati. Ya, supaya jangan ada zalik demikian itu, ya, syak tu qadhan, kecederaan fi basiratik, dalam basirah mata dalam kita akan rosak nanti. Satu, kemudian wa ikhmadan li nuris sariratik. Ikhmadan ada kha tu, ada titik kha, ikhmadan, ya. Memadamkan akan nur sarir, nur sir kita tadi. Allah, dia nak mengawal supaya basirah dia cantik dan nur tidak terpadam. Maka jangan dilayankan. Kalau tak datang berserah pada Tuhan. Jangan bawa kepada sampai dia kata jangan, tu bahaya tu, tidak ada adab. Supaya tiada ada demikian itu apa? Syak itu mengkurangkan pada mata hatimu. Itu dipanggil apa? Kurang.
qadhan asal mana cedera, jadi kuranglah. Dan memadamkan bagi cahaya rahsia sir kamu tadi. Siran cantik-cantik dah bercahaya, dia datang lintas sap, dia habis terhijab tadi. Dan sungguhnya telah terdahulu sebutnya bahawasanya mata hati itu ialah nur yang ditaruhkan dalam hati kita. Itu mata hati kita nurun, sebab benda kita nurani. Hakikat kita apa? Latifatur Rabbaniyah Nuraniyah. Itu hakikat diri kita. Roh kita ni dipanggil latifah. Satu latifah yang nuraniyah, yang maksud nur, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jenis nur yang halus. Ada pun sangkar, ini dipanggil kasifah. Kasifah benda-benda kasar, benda yang boleh pegang, boleh apa. Ini tak laku kan, kat situ Tuhan tak ada nilai ni. Ini tunggu masa dia sumbat yang lahat dia suruh. Yang nak ni hakikat insan, diri kita tu. Yang ni kita nak kawal, nak jaga dia, nak bersihkan dia, nak bagi dia kenal betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau setengah daripada terasa syak tadi menyebabkan cedera nur mata hati dia tadi. Dengan wasitah quwwatul yakin. Tuhan letakkan apa? Iaitu dengan wasitah kekuatan keyakinan. Bermula nur itu beroleh petunjuk akal dengan dia. Bila ada sinaran nur tadi, akal dia akan terpimpin. Kalau tidak ada nur, akal di dalam zulmah. Lawan gelap, lawan nur apa? Zulmah, gelap. Maka dia berfikir dengan kegelapan nafsu. Dia berjalan dengan nafsu, bertindak dengan nafsu. Semua nafsu kontrol dia. Maka jadilah dia bertuhankan dengan nafsu. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidak lihatkah ya Muhammad mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Habis jawab dia. Waktu kena tombangkan nafsu. Habis. Dan bermula nur itu beroleh petunjuk akal dengan dia, dengan nur tu. Kepada mana? Kepada jalan hak, berjalan makrifat sebenar dengan Tuhan. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala akan mengurniai seorang hamba, daripada segala hambanya Tuhan nak tarik akan suatu daripada asrar sir rububiyah, rahsia-rahsia ketuhanan Tuhan nak buka, dilimpahkan atasnya daripada rahmaniyah, daripada si pihak Tuhan yang bersifat dengan pemurah, pengasih, penyayang. Maka sucilah hati itu. Itu dipanggil apa? Limpah. Dalam Naqsyaband dia panggil fight. Kalau banyak dia panggil fuyudat. Limpahan-limpahan nur Tuhan jempaan dalam kalbi. Bila fight tu sampai je terang, maka selamat dia daripada syirik yang khafi. Apa syirik khafi? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Kalau syirik yang asgar, atas sikit, itu riak dan seumpamanya. Kalau atas lagi syirkul jali, itu kafir terus, pergi sembah berhala semua tu. Syirkul jali tu sembah berhala tu, ekong tu kafir terus, batal akidah. Syirik jali dia membatalkan akidah. Kalau syirik asgar, dia membatalkan sawabul a'mal, pahala amal habis semua, riak, wujud dan sebagainya. Kalau syirik paling halus khafi ni, dia membatalkan sidqut tawajjuh. Sedih hati kita bertawajuh, jalan makrifat tadi habis rosak. Dengan sebab kita apa? Ru'yatun nafs. Kita nak pandang dia, tiba-tiba kita nampak diri kita habis. Ru'yatu wujudika mani'ah. Kamu memandang wujud kamu mani', belum kamu daripada makrifat akan Allah. Sebab itu suruh fana' lenyapkan. Baru kena titik banyak dengan zikrullah. Sehingga dia jadi arif. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang kenal akan Tuhan, dia akan syuhud Allah Ta'ala, musyahadah Tuhan dalam tiap-tiap satu. Mata luar dipandang kepada makhluk, langit, laut, darat, kayu, kayan, apa dia pandang, kenderaan apa semua, orang apa semua dipandang. Mata luar, mata dalam dia mi'raj ke hadirat Tuhan. Mata dalam dia uruju ilal ma'rifatillah. Dia naik memandang af'al asma' Tuhan. Itu dia. Jadi jasad dia berada dalam alam mulki, rohani dia alam malakut wal jabarut. Itu istilah dia. Maka sunyilah hati daripada syirik yang khafi, baru dia dapat nikmat betul, baru dia duduk betul ma fi qalbi ghairullah, dia dengan Tuhan. Maka ketika itu terbukalah hatinya, ketika itu baru terbuka. Betul kata rafa'tul hijab, aku buka hijab. Kalau tidak, tak terbuka. Dan kita tak terbuka, macam kita berjalan mata tutup, macam mana kan? Boleh berjalan mengagau-agau gitu. Tak betul lah, tersepak sanalah, terlanggar sanalah. Terdedah dengan segala risiko rohani yang besar kalau dia belum ada futuhat lagi. Sebab tu kena speed cepat.
dengan nurul hidayah, dan beroleh petunjuk dengan dia hamba itu kepada jalan mahabbah. Dia mahabbah awaluhu apa dia? Mahabbah awaluhu dawamuz zik wa awsatuhu al-unsi bil mazkur wa a'lahu alla tara illa al-haq. Ingat tak? Tarikuna tarikul mahabbah, jalan sekalian ma'asyiral arifin ila mahabbah. Tak ada mahabbah, kasih, rindu yang kuat dengan Tuhan, sorry, kita tak akan berjalan. Rohani kita beku. Dia kena betul-betul kuat. Maka tanda awal orang mahabbah apa? Dawamuz zikir kena kekal, jangan putus. Sentiasa tunai Allah, Allah. Itu perlu kita ambil bai'ah tadi. Bila dia ada suntikan nur lain, cepat pun dia naik. Awsatuhu, pertengahan mahabbah apa? Al-uns bil mazkur, kejinakan hati dengan Tuhan, rindu. Akhir dia a'lahu wa nihayatuhu, paling tinggi, kemuncak dan penghujung dia apa? Allah tara illal haq, dia tak memandang melainkan hak. Qalbi tak menghadap sentiasa dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil mahabbah. Kalau tidak, dia belum masuk lain. Lain pertama kan ada sangkut banyak zikir, dia zikir kadang banyak kadang sikit. Bila banding banyak sikit lagi pada banyak, itu mana faul ke awal dah sangkut. Sebab tu kita penting cari jalan tariqah. Tarekat ada 40 lebih, carilah tuan-tuan mana-mana pun. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu, tuan cari sendiri. Bangun malam-malam munajat dengan Tuhan, minta, ya Allah tunjukkan aku mursyid sebenar untuk pimpin. Kalau terbuka ni baru kita ada satu sistem untuk apa, mengemaskan rohani kita, supaya hati kita sentiasa dengan dia. Besok baru terbuka di jalan mahabbah. Bermakna apa? Kalau tak ada mahabbah, no way. Dia tak ada jalan, jam. Bukan highway, no way. Habis. Dan tiadalah berkendak kepada amal dengan sebab kerana bahawasanya iza fatahalaka. Tiada berkendak ia kepada amal. Ini jaga kalam. Sang-sang kitab beliau sampai mereka tidak payah beramal. Tak payah bukan tak payah beramal. Amal tu jadi ringan untuk masuk dunia. Di sini apa? Dia dapat mahabbah, tiada berkendak kepada amal. Mana apa? Orang ini dia tidak lagi memandang kepada amal, berseronok dengan amal. Kita jangan seronok dengan zikir, seronok dengan amal. Zikir kena buat, adab kena jaga, kena sungguh. Seronok dengan mazkur. Al-uns bil mazkur. Tengok tadi yang kedua tu. Awaluhu dawamuz zik, awal kena banyakkan zikir. Awsatuhu, pertengahan, nombor 2 tu apa dia? Al-uns bil mazkur, rindu kasih dengan mazkur. Ada setengah-setengah kita kan ada hijab, dia tak puas, dia tengok zikir surah, sedap zikir apa? Gancak, dia sedap gancak. Bukan buang gancak. Kita jangan sedap dengan nada zikir, kita kena sedap dengan mazkur yang disebut tu huwallah. Baru dia betul. Sebab kena tengok jalan. Ulama dibuka satu-satu tengok. Kadang-kadang kita khayal, sedap zikir dia, berembat saya kata. Lepas tu kena teh habis. Sebab hati kau bersangkut dengan suasana zikir, bukan hati kau sebut dengan tuan dia. Kita nak tuan. Sebab disebut tu kita al-unsi bil mazkur, dengan yang disebut. Siapa disebut? Huwallahu ta'ala. Bila dia betul-betul uns bil mazkur, baru dia pergi yang ketiga, alla tara illa haq. Qalbi dia menghadap melainkan terus dengan Allah Ta'ala. Lazat duduk diam dia sentiasa dengan Tuhannya. Itu maksud dia. Maka disebut di bawah iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha wa in qalla amaluk. Apabila dibukakan bagimu mata hatimu, bila Tuhan buka, bila ada apa? Al-uns, al-syauq, rindu kuat baru Tuhan buka. Dan takkan dapat rindu melainkan dia ada kemanisan mesti ada. Dalam zikir mesti ada manis dia dengan Tuhan. Dan manis Tuhan tak akan dapat melainkan istighal, tumpu betul-betul. Qalbi kita betul-betul menghadap dengan dia. Sebab Quran suruh tu,
Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir cara tabattul. Apa tabattul? Putus yang lain, menghadap tepat dengan dia. Rohani kita, roh sir kita menghadap tepat. Baru dibuka kemanisan, lazat, rindu, lepas rindu bawa ni, pum, putuhat berlaku. Ya, dibuka aja dan fight limpahan datang. Bila limpahan datang, ketika itu Ibnu Atta'a kata, iza fatahalaka wijhatan min at-ta'aruf, bila Tuhan buka satu wajah berta'aruf, ya, sama ada ta'aruf marifat asma ke, ausaf ke, zat ke, apa dia terbuka aja, kepala tu balik mawin kau dalam amal. Maka kau jangan risaulah walaupun sikit amal, sebab amal dia lebih berkualiti. Tapi orang sampai taraf ni dia tak sikit amal kan. Dia dah terbuka, dia dah lazat. Semayang dia pun tak main sikit-sikit lagi dah. Zikir dia pun tak main sikit. Tapi nak ceritakan, walaupun sikit dia duduk taraf ni, kualiti dia tinggi. Ya, dia tarik sikit, dia dah belentum. Kita puas tarik, berputus tali tasbih. Dia berpusing, macam nampak dia lagi entah, ya. Selagi kita nampak kita lagi, belum sampai. Ya, mahabbah dengan Tuhan menenggelamkan yang lain. Betul? Yang ketiga tadi, fala yara illal haq. Tidak dinampak melainkan hak. Apa mana menampak hak? Yang lain tenggelam lah. Ya, in rimas dia tenggelam. Barulah kita akan dapat mutiara-mutiara futuhat marifat Tuhan akan beri. Pada jalan mengenal pada segala asma' tu, asma' dia ke, sifat dia ke, ya, ikutlah Tuhan nak buka. Dan pada yang menegakkan kehendakmu, dan dikenalkannya pada kudrahnya. Baru kita nampak apa? Bila padamkan kehendak kita, maka dikenalkan pada kudrahnya. Berkenal kudrat Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ya, fa'il hakiki, al-mudabbir hakiki huwa Allah. Ya, dan kahrinya, kekerasan dia akan dikau. Didatangkan kahar dia, maka kita kenal. Ya, didatangkan akan sifat dia apa? Itulah al-jamal pun kita kenal. Ditunjukkan jalal pun kita kenal. Maka tiada mengapa sertanya. Mana bila dah kenal, dah tajalli, tak ada masalah. Sedikit amal semua ada kualiti. Tapi kalau biasa pun dah sarap ni, amal tak ada sikit kan. Dia dah dapat rasa kan? Walaupun sikit makan, tapi ada rasa. Ni satu piuk makan, tak ada rasa. Tawa hebeng gitu. Ya, apa yang kau masak ni satu rasa pun tak ada. Satu piuk penat kau masak. Kau tengok kawan tu masak semangkuk je, jilat jari kan. Tapi kalau masak dah sedap, makan dah sedap, tak makan sikit dah, mesti makan banyak. Tapi nak cerita nakkan kualiti rohani kita punya makanan tu. Dia ada betul-betul fit. Ya, dia menghadap betul tepat dengan Tuhan, dia zikir betul tepat betul dengan Tuhan, baru Tuhan buka kelazatan dia. Ya. Dan jika sedikit amal sekalipun, kerana wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar daripada-mu. Penduduk antara ni bermakna amal itu semua dipandang dari, bukan dari dia, semua gerak daripada Allah, dan tiada sebab. Maka dan hendaklah engkau syukur akan di atas yang dikurniakannya, ya, akan dikau, kerana ma'rifatullah itu kesudahan yang dituntut. Makrifat itu puncak dia. Ya, bila sampai makrifat, maknanya apa? Dia mengenali Allah Ta'ala, maka kenal yang lain tenggelam. Ya, Tuhan tajalli apa? Tenggelam. Sahibul haqiqah ghaba anil khalaq. Dulu maka hakikat ni tenggelam yang lain, tuan-tuan. Ya, tu. Maka bila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenal daripadanya, dan dihadapkannya dengan sakinah, ketenangan rohani dia, dan tetap dalamnya, ya, dia istiqamah. Maka demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar. Dia Tuhan buka dia atas tadi. Ya, mana pembukaan tu nikmat besar. Dan satu lagi, maka bila engkau tirik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu, semua alam dipanggil nurullah, tanda kewujudan, kebesaran, keagungan dia, menunjukkan atas wahdaniyah. Bermakna pandangan kita tiap-tiap hari mesti terasakan ketunggalan dia. Dalam mentadbir, fa'il dia tunggal, mudabbir pun dia tunggal. Terasa betul ketunggalan Allah Ta'ala dalam mentadbir, wahidiyah. Nampak? Maka engkau peroleh petunjuk kepada hak yang sebenarnya, dan kayalah engkau dengan sebab dan amal. Ketika itu terlepas dari apa mana kaya, tak berhajat. Makna apa? Dia tidak berhajat lagi pada sebab, mana tidak terikat dengan sebab dan amal yang dengan dia iktisab makrifat. Sebab amal semua iktisab, jalan usaha untuk sampai pada makrifat. Tapi bila dah sampai pada makrifat, makna apa? Dia tidak lagi memandang kepada amal dan kepada sebab. Bukan tak buat, pandang. Faham tak? Kan jadi ilmu sesat pula. Dah sampai makrifat, tak payah semayang. Itu gila.
Dia lagi kuat makrifat, lagi kuat kasih, lagi cermat dia menjaga syariat. Syariat tu tanda dia. Syariat ni kekasih yang gariskan. Mana mungkin dia kekasih, tiba-tiba apa yang digaris kekasih syariat jalan dia ditendang tak pakai. Itu kan kekasih. Ya, kita bila dah kasih lagi nak jaga segala syariat jalan yang telah diletakkan, zahir wal batin, atau tanda makrifat dia sah. Ya, itu yang betul dia. Kemudian kata wal a'malu anta muhdi ilayhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa firna ila wasallam. Fa inna khairal anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.